Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 29 Julai. Gerakan Koperasi merupakan platform terbaik bagi mengukuhkan kerjasama golongan belia dalam bidang keusahawanan dan koperasi. Ia bertepatan dengan peluncuran kerangka ekonomi Malaysia Madani iaitu memfokuskan peranan belia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata setakat Disember 2022, daripada lebih 15,000 koperasi berdaftar di Malaysia, hanya 207 koperasi belia dengan keahlian 99,954 orang dan menjana perolehan sebanyak 26.6 juta ringgit. Statistik berkenaan jelas memperlihat masih banyak ruang boleh diperkasa dan dilipat gandakan bagi meningkatkan pelibatan belia dalam koperasi. Kerangka ekonomi Malaysia, ekonomi madani Malaysia yang saya percaya boleh membawa negara kita ke arah 60 tahun seterusnya yang lebih progresif. Yang berhormat Perdana Menteri telah menyentuh peranan yang begitu besar kepada golongan belia di negara kita, terutama untuk mereka ini melibatkan diri di dalam aktiviti ekonomi, dalam aktiviti keusahawanan. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan sidang kemuncak Koperasi Belia Asia Pasifik 4.0 disertai 186 peserta dari 19 negara bertemakan kerjasama untuk gaya hidup lestari di Kota Kinabalu. Datuk Iwan yakin menerusi persidangan ini mampu meningkatkan pelibatan belia dalam gerakan koperasi selaras hasrat menjadikan Malaysia negara keusahawanan menjelang 2030. Usahawan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS di negeri ini perlu mendapatkan sijil halal bagi meningkatkan lagi pasaran produk mereka. Industri halal semakin berkembang dan mendapat tempat bukan sahaja dalam negara malah antarabangsa. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata pemilikan sijil halal dalam kalangan usahawan PMKS juga antara pemacu perkembangan industri halal negara. Salah satu inisiatif ataupun salah satu perancangan MIDE adalah untuk membantu mengembangkan perniagaan usahawan-usahawan PMKS di negeri Sabah ini. Bukan hanya di peringkat domestik tetapi juga di peringkat antarabangsa. Kita galakkan mana-mana usahawan yang mahu mempromosi produk-produk mereka, tetapi produk-produk mereka mestilah memenuhi kriteria untuk menembusi pasaran peringkat antarabangsa. Beliau berkata kepada pemberita ketika merasmikan kursus asas pensijilan halal anjuran Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah yang disertai lebih 20 usahawan sekitar Tawau. Sementara itu, ketika ditemui pemberita selepas ditemu bual di Tawau FM, Datuk Suryadi memaklumkan Karnival Usahawan PMKS Zon Tawau berlangsung di Majlis Perbandaran Tawau MPT selama 3 hari. Kira-kira 10,000 pengunjung dijangka menghadiri karnival berkenaan yang julung kali diadakan bagi membantu usahawan PMKS meneroka peluang baharu, meningkatkan hasil jualan, menjalankan padanan perniagaan serta memperkenalkan produk. Kita juga bawa juga agensi-agensi daripada negeri, daripada federal untuk mereka sama-sama memperkenalkan dan juga memberi informasi berkenaan apa fungsi dan tujuan agensi-agensi. Antara pengisian karnival yang bermula pukul 8.30 pagi hingga 10 malam ini, pameran dan jualan, Biz Matching SME Corp, pertandingan idola Tawau dan penghibur jalanan serta mini konsert artis tempatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah berjaya merampas barangan bernilai lebih RM145,000 dalam 2 operasi barangan tiruan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu dan Kota Marudu pada 26 dan 27 Julai lalu. Pengarahnya Georgie Abbas dalam satu kenyataan menjelaskan operasi 2 hari ini dijalankan dengan kerjasama pemilik cap dagang bagi perkakas gergaji rantai dan telefon pintar.
Operasi pertama dijalankan di 2 buah premis perniagaan sekitar Kota Marudu Rabu lalu yang berjaya menyita 2 unit gergaji rantai, 41 unit mata gergaji, 22 unit bilah gergaji dan 62 unit spark plug yang disyaki tiruan dengan nilai sertaan RM8,471. Manakala operasi kedua dijalankan Khamis lalu melibatkan serbuan di 3 buah premis perniagaan gadget di lokasi berbeza sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Ia menghasilkan penemuan dan penyitaan 818 unit telefon pintar, 253 unit USB kabel data dan 104 unit pengecas telefon disyaki tiruan dengan nilai sitaan lebih RM137,000. Menurut Georgie, kelima-lima pemilik premis perniagaan terbabit disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Cap Dagangan 2019 dan disiasat mengikut Seksyen 102-1-B dan -C Akta Cap Dagangan 2019. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 bagi setiap barang atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Kawasan Tugu Peringatan Perang Dunia Kedua di Keningau yang merupakan salah satu khazanah bersejarah di negeri ini wajar dinaik taraf. Langkah tersebut berupaya menarik kehadiran pelancong maupun golongan sejarawan ke daerah berkenaan. Persatuan Tionghoa Keningau bahawa mereka ada memohon untuk menambah baik kawasan ini yang mana akan digunakan pada setiap tahun apabila memperingati majlis seperti ini. Jadi saya memohon kepada pihak kerajaan supaya dapat mempertimbangkan mengenai permohonan Persatuan Tionghoa Keningau yang dapat menaik taraf kawasan ini. Datuk Robert yang juga pembantu Menteri Kerja Raya berkata demikian kepada RTM ketika menghadiri majlis ulang tahun ke-78 Tugu Peringatan Perang Kedua di Keningau. Majlis turut dihadiri Konsul China Huang Xifang. Cadangan tersebut turut disokong masyarakat. Saya rasa ini memang satu yang terbaiklah. Satu, untuk supaya anak-anak kita pada masa depan juga bisa tahu apa sejarah yang sebenar berlaku di Keningau. Sampai masa sudah makanan naik taraf sebab ini adalah salah satu tempat tarikan bersejarah dan juga pelancongan. Jadi bagi pendapat saya paling bagus jadi naik taraf dengan ada tempat exhibition, tempat pameran sejarah-sejarah dan tempat istirahat. Tempat ini adalah satu spot sejarah yang penting. Jadi pihak Museum Negeri Sabah juga akan berusaha untuk menaik taraf apa yang ada di sini untuk pelancongan. Tugu peringatan ini yang didirikan selepas Perang Dunia Kedua oleh masyarakat Cina di Keningau dan diserahkan kepada pihak Museum Sabah pada 2016 terletak di Kampung Tuarit Taut, kira-kira 1.2 km dari Pekan Keningau. Tugu ini didirikan bagi mengenang 5 individu yang mati dipancung oleh askar Jepun, iaitu Konsul Cina Cho Huan Lai, Dr. Valentine Stokes, seorang askar British dan pegawai Perubatan Perang Dunia Pertama yang berkhidmat menggunakan kapal terbang laut di Sandakan pada 1927 dan sekitar Eropah, Ketua Setiausaha Sarawak Cyril Lee Gross Clark, usahawan tani Donald McDonald dan Harry William Weber, seorang jurutera Amerika dari Manila, Filipina. Kumpulan Yayasan Sabah memeterai Memorandum Persefahaman MOU lanjutan bersama Southeast Asia Rainforest Research Partnership SERP untuk program penyelidikan dan latihan lembah Danum di Kota Kinabalu. MOU turut merangkumi usaha melatih saintis muda tempatan dalam penyelidikan alam sekitar tropika ke arah pembangunan sains hutan hujan tropika Asia Tenggara. Hadir menandatangani MOU Pengarah Yayasan Sabah Datuk Seri Gulam Haidar Han Bahadar, Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Lembah Danum DVMC Datuk Frederick Kugan dan Pengarah SERF Datuk Dr. Glenn Reynolds. Majlis disaksikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir dan Konsul Kehormat British di Sabah David Powell. Menurut Datuk Abidin, menerusi MOU berkenaan, ia bakal mendorong aktiviti penyelidikan dan latihan serta menyumbang terhadap pembangunan strategi pemulihan hutan daripada ancaman perubahan iklim. Kerjasama ini telah mendatangkan banyak manfaat. Satu daripadanya
ianya satu bagi saya ialah we protect this area under the law. Dan kedua, banyak saintis-saintis yang muda-muda yang graduate daripada kerjasama ini, dan buku-buku mengenai dengan ini ekosistem di Danum Valley banyak juga dikeluarkan, dan ia yang digunakan untuk ekoturism bagi pelawat-pelawat daripada luar negara. Beliau turut memuji inisiatif organisasi terlibat dalam menyediakan peluang penyelidikan dan latihan yang merupakan intipati utama melahirkan pakar saintis generasi baharu yang mampu menyelesaikan isu-isu kompleks berkaitan pemeliharaan dan pengurusan hutan hujan. Program penyelidikan dan latihan Lembah Danum dilaksana sejak 1984 dan berjaya menandatangani 7 MOU serta penerbitan 750 jurnal. Terdahulu, Dato' Abidin turut melancarkan buku bertajuk Water and the Rainforest in Malaysian Borneo, Hydrological Research at the Danum Valley Field Centre oleh Profesor Ian Douglas yang mengisahkan 30 tahun pengajian hidrologinya di DVCA. Pertumbuhan kanak-kanak perlu seimbang dan tidak hanya fokus kepada kurikulum. Sehubungan itu, ibu bapa dan pendidik perlu bijak mengembangkan lagi bakat, kebolehan, minat dan kreativiti yang dimiliki setiap kanak-kanak. Supaya pewaris-pewaris pemimpin generasi yang akan datang ini dapat kita ketengahkan dan tidak hanya memfokuskan kepada kurikulum, tapi di mana kita menyeimbangkan sekali kurikulum dan juga co-kurikulum inilah. Ahmad Basir ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Hari Potensi Kemas Zon 5 di Institut Latihan Perindustrian Sandakan. Mengenai program ini, beliau berkata Hari Potensi Kemas berupaya menggilap bakat dan potensi sekaligus meningkatkan penguasaan pelbagai elemen kemahiran kanak-kanak. Kemas Zon Libaran dinobatkan Johan keseluruhan selepas menewaskan kinabat tangan, sandakan, beluran dan batu sapi. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Saya Nur Hazim Maradik, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam hormat. You are the motivation, RTM, especially for you. Noikon dinasi, onsoi kapio, osonong kopio.